وبك نستعين أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Minta ibu semua mute ya. Ibu Zaitun, Ibu Makcik Samayah boleh mute dulu insya-Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka waj'al alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahil alamin. InsyaAllah Ibu Ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, hari ini hari Isnin bersamaan 1 Februari 2021. Pengajian kita pengajian yang baru, iaitu Asas Nahwu Shoroh ya. Asas Nahwu Shoroh Surah As-Sajdah. Minta ibu-ibu semua pastikan ibu-ibu mute ya. Tolong ibu pastikan ibu-ibu semua mute ya insya-Allah. Ataupun Tuan Haji tolong mute kan. Tuan Haji saya tak boleh nak mute kan. Kalau saya host saya boleh mute. Ini saya tak boleh nak mute kan. Okey. Allah Ibu Ayah, kita surah As-Sajdah ya. Surah As-Sajdah. Surah baru, kemudian daripada ayat pertama. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Sadaqallahul Azim. Okey. Ibu Ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Untuk Alif Lam Mim tidak ada apa yang kita nak bahaskan nahwu shorof lain, tidak ada apalah. Kita terus masuk kepada ayat kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Sadaqallahul azim. Okey Ibu Ayah. Cuba tengok kalimah tanzil. Tanzil tu Ibu Ayah, perhati betul-betul ya. Waalaikumsalam. Kepada semua ibu-ibu ayah yang memberikan salam tadi. Waalaikumsalam kepada semua ya insya-Allah. Alhamdulillah. Ibu Ayah tengok kalimah tanzil. Tanzil tu Ibu Ayah isim ke, fi'il ke, haruf tu. Cuba tengok tu. Tanzil. Agak-agak Ibu Ayah. Isim ke, fi'il ke, haruf. Waalaikumsalam Ibu Rosna. Ibu-ibu ayah semua ya. Fi'il. Okey, ramai kata fi'il ya. Fi'il mudhari' yang Ibu Ayah ya. Bukan, itu bukan fi'il. Kalau fi'il mudhari', cuba tengok. Tanzil atas wazan taf'ilu. Tanzilu, taf'ilu. Adakah fi'il mudhari' datang atas wazan taf'ilu? Kalau ada fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ilu, ain tu ada ya ke? Ibu Ayah. Fa'ala yaf'ilu. Ada ya ke pada ain? Kalau kita kata atas wazan fa'ala yaf'ilu, ada huruf ya ke? Tak ada kan? Fa'ala yaf'ilu ke fa'ala yaf'ilu. Ni taf'ilu. Kalau kita kata fi'il mudhari' kotak yang keempat untuk muannas taf'ilu pendek. Tanzilu bukan tanzilu. Jadi Ibu Ayah ini bukan fi'il ya. Pasal saya dah agak dah. Pasal saya dah agak ramai yang akan kata fi'il kerana nampak muda dengan huruf ta, belakang dia tak ada tanwin. Terus fi'il. Okey. Maksudnya Ibu Ayah dah makin cuba nak faham, dah makin faham tapi belum faham betul. Okey Ibu Ayah ya. Jadi tanzil ini Ibu Ayah sebenarnya masdar. Masdar kepada nazzala yunazzilu. Nazzala yunazzilu. Fi'il madhinya, fi'il madhi sulasi mujarrad nazala. Kalau sulasi mujarrad dia nazala. Tetapi di sini bukan sulasi mujarrad, dia atas wazan fa'ala. Ya. Daripada 9 wazan, ini wazan yang keberapa Ibu yang kita belajar dalam teknik faham dan hadam? Nazzala, fa'ala. Wazan yang keberapa? 3. Betul Ibu ya, wazan yang ketiga. Jadi macam mana kita belajar dalam surah Al-Miftahi? Fa'ala yufa''ilu taf'ilan.
sabbaha yusabbihu tasbihan, ballagha yuballighu tablighan. Apa lagi? Fassara yufassiru tafsiran. Maka di sini nazzala yunazzilu tanzilan. Maka ibu kalimah tanzil sekarang ni ibu tengok isim ke, fi'il ke, harf. Saya dah terangkan tadi isim. Okey, isim jenis apa pula ibu? Tanzil isim ni jenis apa pula? Dia jenis isim fa'il ke, isim maf'ul ke, masdar? Bagus ibu, Marusa, masya-Allah. Dia masdar. Masdar kepada bab apa? Masdar daripada bab apa yang kita belajar dalam surah Al-Miftahi? Bab apa? Taf'il. Bagus ibu ayah, masya-Allah. Bab taf'il dalam teknik faham dan hadam kita dapat lihat dia datang pada wazan yang ketiga, fa'ala. Jadi ibu ayah, jadi tanzil kita dah kenal. Sekarang ni tanzil dia adalah isim. Isim tu jadi dari jenis masdar. Masdar daripada bab taf'il. Okey. Tengok pula sekarang. Kenapa kita baca tanzilu? Kenapa kita baca dia dengan rafa'? Okey. Kenapa kita baca dia dengan rafa'? Okay, cuba ibu ayah tengok saya terjemahkan ya. Turunnya Alkitab itu, maksudnya turunnya Alkitab Al-Quran lah. Turunnya Al-Quran itu dalam keadaan tidak ada keraguan padanya. Okey. Cuba ibu ayah tengok sekejap ya. Turunnya Al-Quran itu dalam keadaan tidak ada keraguan pada Al-Quran. Ayat saya habis ke tergantung? Ibu ayah, turunnya Al-Quran itu dalam keadaan Quran itu tak ada keraguan. Tergantung kan, bahas nada saya pun nada yang tergantung kan. Okey, tengok apakah apa yang saya nak cakap, apa yang saya nak khabarkan. Apa yang saya nak khabarkan ni? Okey, turunnya Alkitab itu, turunnya Al-Quran itu dalam keadaan tak ada keraguan padanya. Turunnya Alkitab itu dalam keadaan tak ada keraguan itu adalah daripada Allah Ta'ala, Tuhan semesta alam. Nampak? Sekarang ni setelah saya sebut adalah daripada Allah Ta'ala, Tuhan sekalian alam. Dah sempurna tak ayat saya? Dah sempurna. Okey, kita tak nak belajar tinggi-tinggi. Kita tak nak belajar tinggi-tinggi. Cukup nak bagi tahu ibu ayah, pada ayat kedua ini, daripada tanzilu sampailah min rabbil alamin, itu adalah jumlah ismiyah. Yang belajar nahu dengan saya, itu jumlah ismiyah. Jumlah ni ayat yang dimulakan dengan isim. Jadi tanzil itu mubtada, khabar dia min rabbil alamin kat belakang. Tapi kita tak nak bahaskan dalam-dalam. Cukup bagi tahu ibu ayah, kenapa tanzilu kita baca baris depan? Kerana dia mubtada. Kalau mubtada dia memang rafa'. Mubtada dia memang rafa'. Boleh mubtada tu kita buat ayat al-muallimu mujtahidun. Guru itu bersungguh-sungguh. At-talibu mujtahidun. Pelajar itu bersungguh-sungguh. Al-muallimatu mujtahidatun. Guru perempuan itu bersungguh-sungguh. At-talibatu mujtahidatun. Pelajar perempuan itu bersungguh-sungguh. Nampak ibu ayah ya? Jadi tanzilul kitab, tanzil itu kenapa dia kita baca rafa'? Pasal dia mubtada. Okey, dah selesai pasal baca rafa' kenapa? Kemudian ibu ayah. Kemudian kenapa tanzil tak ada alif lam, tak ada tanwin? Kenapa? Oh laju ibu Marusa, masya-Allah, baguslah ibu Marusa. Mudhaf. Betul ibu, dia mudhaf. Kalau ada ibu-ibu yang baru ikuti pengajian, apa benda mudhaf tu ustaz? Ibu ayah semua. Jadi ibu saya tak dapat terangkan detail, tapi ibu kena istiqamah ikuti pengajian. Nanti lagi dan lagi ibu ayah akan faham sikit-sikit. Bukan semua yang kita belajar ni, ibu-ibu ayah yang baru belajar boleh terus faham. Ibu-ibu yang faham boleh jawab mudhaf semua ni adalah ibu-ibu yang istiqamah belajar beberapa bulan. Dalam 5-4 bulan sebelum ni istiqamah. Ada yang ibu-ibu yang belajar 3 bulan. Ikut Allah Ta'ala bagi kefahaman berbeza mengikut kehendak Allah Ta'ala. Ada ibu dia pandai. Dia pandai, Allah bagi cepat faham. Ada ibu dia bukan tak pandai, dia belum faham. Ataupun dia lambat faham, tapi dia istiqamah, Allah bagi faham juga. Boleh. Jadi tanzil tu mudhaf.
Dia mudhaf. Dia kita nak menyandarkan. Tanzil tu mudhaf kita sandarkan. Turun apa? Turunnya Alkitab. Okey, ibu ayah. Tengok Alkitab. Alkitab ini isim ke, fi'il ke, harf? Ya. Bismillah. Allah Akbar, semput. Maaf ibu ayah, tadi order sarapan baru sampai 8.45. Okey, tadi Alkitab. Bismillahirrahmanirrahim. Alkitab ini ibu ayah, isim ke, fi'il ke, huruf? Waalaikumsalam Ibu Khairiyah dan semua, Masya Allah. Isim, okey, isim. Isim, kalau isim apa? Maaf berlari tadi. Semput. Kalau isim, apa alamat isim kat sini Bu? Alif lam. Alif lam saja ke? Alif lam saja ke alamat isim? Satu lagi, ada satu lagi. Apa dia? Nak tanya ibu ayah. Kasrah. Kasrah tak semestinya. Kasrah bukan alamat isim. Okey, nak tanya ibu ayah. Fi'il mudhari' boleh terima i'rab apa? Fi'il mudhari' mana ada tanwin ibu? Alkitab tak ada tanwin. Tak ada tanwin tu. Alkitab tak ada tanwin pun. Mana ada tanwin? Okey. Ibu macam ni ibu dengar saya kata Okey. Betul. Masya-Allah. Ibu Nur Hayati Karmai. Betul, majrur. Sebab ibu Nur Hayati cepat. Majrur, ibu ayah, kalau fi'il madhi dia tak ada rafa' nasab jar. Kita panggil dia mabni. Tapi kalau fi'il mudhari' dia ada rafa', ada nasab dan jazam saja, tak ada jar. Saya ada ulang banyak kali Kalau fi'il mudhari' dia hanya ada rafa', nasab dan jazam. Maksudnya fi'il tak boleh ada jar. Sekarang ni mudhaf ilaih apa? I'rab mudhaf ilaih majrur. Mudhaf ilaih i'rabnya majrur, maka alkitab ni majrur sekarang ni. Jadi antara alamat isim sekarang ni adalah alif lam dan dia menerima i'rab majrur. Dia jar lah, kita kata dia jar. Dia dalam keadaan jar sekarang. Faham tak ibu ayah? Boleh faham tak sekarang? Okey. Siapa faham? Alkitab ini isim dan alamat isim alif lam memang alif lam, masya-Allah. Satu lagi apa alamat dia? Dia menerima i'rab jar. Dia majrur. Faham ibu Marusa, faham yang lain? Ibu boleh faham tak? Okey, faham ya? Jadi lepas ni kalau saya tanya, kalau dia mudhaf ilaih, ibu terus ingat kalau sebelumnya mudhaf, lepas tu mudhaf ilaih, ingat i'rabnya jar. Bila jar automatik dia isim. Kerana fi'il tak boleh jar. Macam tu. Okey. Tak apa, saya nak tanya, siapa yang baru tahu? Siapa yang baru tahu fi'il tak boleh ada jar? Siapa yang baru tahu? Ataupun siapa yang memang dah tahu? Fi'il hanya ada rafa', nasab dengan jazam. Siapa yang baru tahu, komen baru. Siapa yang ulang kaji, cuba ulang kaji.
Saya nak tahu ni, pasal saya dah cakap berulang kali sebelum ni, mungkin ibu ayah tak perasan. Ramai baru, okay, ulang kaji pun ramai. Jadi ibu-ibu yang baru pegang ya, ibu-ibu yang baru pegang betul-betul. Pegang betul-betul, mudhaf ilaih mesti majrur. Mudhaf ilaih mesti majrur. Dan bila dia majrur, automatik dia isim. Kerana fi'il tak boleh menerima i'rab majrur, i'rab jar. Boleh buaya semua insya-Allah. Alhamdulillah, bagus. Okey. Jadi al-kitabi mudhaf ilaih. Dia i'rab dia majrur lah. La raiba. La raiba. Okey, tengok pula la raiba. Ibu ayah perasan tak? Kadang-kadang kita jumpa dengan la. Tapi la tu selepas la tu kalimahnya berbaris atas tak ada tanwin. Contohnya la ilaha illallah la haula wala quwwata illa billah. Kan? La haula wala quwwata. La ilaha illallah. Di sini la raiba. Jadi ibu ayah nak beritahu ibu ayah kita tak. Kita dengan saya belum pernah ajar lagi secara rasmi. Ini pun bukan secara rasmi, ini kerana kita jumpa la ni. Jadi saya terangkanlah ya. Kalau secara rasminya mungkin kita buat kelas menerangkan la ini saja. Namanya la nafi jins, la li nafil jins. La untuk menafikan jenis. Bagus Ibu Siti Aminah. La nafi lil jins. La menafikan jenis. Jenis. Okey. Ibu ayah. Jenis apa? Maksudnya menafikan jenis itu langsung tak ada. Contoh kita kata, la ilaha. Apa terjemah ilah? Tuhan yang disembah. Jadi kita sebut la ilaha. Langsung tak ada Tuhan yang disembah. Maksudnya tak ada Tuhan langsung. Illa, kita datangkan pengecualian dalam kata segera. Illa kecuali Allah. Allah saja. Nampak tak? La ilaha langsung tak ada anak. Aku ni langsung tak ada anak. Illa, astagfirullahaladzim. La ilaha langsung tak ada Tuhan. Illa anta kecuali engkau saja. Seorang ibu cakap cakap dia ada 10 orang anak. Dia ada 10 orang anak dan dia cakap, kamu semua ni kamu semua ni anak mak. Kamu semua anak mak. Jadi anak-anak dia semua terasa tak? Tak ada terasa apa, yang betul lah semua anak mak. Okey. Kemudian dia kata, mak ni tak ada anak langsung. Kecuali kamu saja. Mak ni tak ada anak langsung kecuali kamu saja. Jadi ayat itu pengkhususan kepada seorang saja kan. Mak tak ada anak langsung kecuali kamu. Maksudnya kamu seorang saja anak mak. Jadi kalau 10 orang tu dengar, apa rasa diorang? Kecil hati, rasa pecah hati kan. Pasal apa? Bila kita datangkan mak ni langsung tak ada anak kecuali kamu, maksud langsung tu maksudnya nafi habis. Jadi ayat la dinafil jins ni dia akan nafi habis. Ya, la raiba. Langsung tak ada keraguan. Di sini langsung tak ada keraguan. Maksudnya ada tak sedikit keraguan ni boy? Sedikit aja keraguan, ada tak? Asalkan namanya ragu-ragu. Walaupun sedikit. Tak ada. Pasal tu kita kena faham, la ni, apa nama la ni? Namanya la linafil jins, untuk menafikan jenis. Maksudnya kalau raib tu maksudnya keraguan. Apa saja bentuk yang namanya keraguan, baik keraguan besar ke kecil ke, ini kita akan belajar dalam tafsir sekarang. Tapi nak bagi tahu la ni saja sekarang ni. Langsung tak ada, la raiba, langsung tak ada. Jadi buayah la ni, bila kita belajar nanti insya-Allah la ni dia ada isim dan khobar dia. Jadi isim dan khobar dia. Okey, tak apalah kita tak teruskanlah untuk itu nanti takut ibu yang pening kepala pula ya. Okey, jadi isim dan khobar dia. Contoh Zaidun qaimun, Zaid berdiri, Zaidun qaimun. Bila masuk kana Zaidun qaiman. Zaidun dah jadi isim kana, qaiman khobar kana. Ni pun ramai tak belajar lagi ni. Jadi saya tak nak masuk dalam sangat, ini asas saja. Cukup ibu ayah tahu nama la tu saja sekarang. Tahap ibu ayah sekarang ni tahap tahu nama saja. Apa nama la tu ibu? Saya tulis ibu ayah salin ya. Tulis dalam ni pun tak apa. Saya tulis dalam Arab lah. Okey.
Namanya la li nafi al jins. Okey. Namanya la nafi jins, ataupun kalau kita cakap nanti dalam bahasa mudah kita, istilah mudah kita sebut nanti la nafi jins. La nafi jins macam tu. Okey, la nafi jins. La nafi jins menafikan jenis. Boleh boyah ya. Okey. Tak apa ya, saya tak masuk dalam-dalam. Pasal kan saya kata asas saja. Asas nahwu sorof ya. Kita ni asas nahwu sorof. Kalau dah masuk dalam isim khabar itu semua tu, sampai peringkat ibu dah belajar lama sikit, dah faham ada apa ni perbahasan isim dan khabar kepada kalimah-kalimah tertentu, baru kita detail. Sekarang belum masanya peringkat-peringkat. Ini mungkin peringkat yang keempat, kelima insya-Allah ibu ayah ya. Ni kita baru, ibu-ibu semua baru tahap baru nak masuk tahap kedua. La raiba fihi. Okey, fihi senanglah. Fihi huruf jar, fi tu jar, hi tu dhamir majrur. Dhamir majrur apa ibu? Fihi. Dhamir majrur apa namanya? Majrur muttasil. Ingat ibu ayah, dhamir majrur hanya ada muttasil saja. Bagus ya Tuan Haji Wahab. Jadi ibu ayah ulang balik. Ada berapa dhamir semuanya? Ada berapa pembahagian dhamir keseluruhan secara total? Daripada 5, bagus Ibu Khariyah, bagus masya-Allah. Ada 5. Okey, apakah kelima-lima itu ibu ayah? Pertama, dhamir marfu' muttasil. Dhamir marfu' muttasil. Yang kedua, dhamir marfu' munfasil. Yang ketiga, dhamir mansub. Dhamir mansub muttasil. Yang keempat, dhamir mansub munfasil. Yang kelima, dhamir majrur ada muttasil saja, tak ada munfasil. Okey. Ibu ayah, semalam saya ada terangkan syafaqallah. Ibu ayah dah dengar dan adakah ia boleh mudah difahami? Saya terangkan semalam dalam grup. Dengar tak? Pasal syafaqallah tu dengar tak semalam? Okay, siapa yang tak dengar ibu ayah ya. Siapa yang tak dengar sila dengar, dalam grup saya dah bagi. Dengar perbahasan tu. Nanti bila ibu ayah nak ucapkan, ucap dengan betul ya insya-Allah. Okey ibu ayah. Seterusnya min rabbil alamin. Min rabbil alamin. Ibu ayah, min tu huruf jar. Huruf jar. Tengok kalimah rabb. Rabb dengan hubungan dengan sebelum. Apa huruf sebelumnya? Kalimah sebelumnya min. Jadi ibu ayah, rabb ini dengan hubungan sebelumnya min, maka rabb dipanggil apa? Isim apa? Isim majrur. Dia isim yang majrur ya, majrur. Rabb itu majrur. Majrur kerana apa? Majrur kerana ada huruf jar sebelumnya. Okey, bagus ibu ayah. Rabb itu isim yang majrur kerana ada huruf jar sebelumnya. Okey. Jadi ibu ayah, rabb itu mufrad ke musanna ke jamak? Rabb itu mufrad ke musanna ke jamak? Mufrad. Mufrad, jamaknya arbab. Tuhan-tuhan arbab, maksudnya Allah daripada ada sekutu, ada Tuhan lain. Hanya Allah Ta'ala saja Tuhan, Rabb ya. Jadi Rabb di sini isim mufrad. Isim mufrad ketika mana dia jar, ketika mana dia majrur. Isim mufrad ketika mana dia dalam keadaan majrur, maka dia majrur dengan kasrah. Dia majrur dengan kasrah. Alamat jarnya dia majrur dan alamat jarnya adalah kasrah. Kasrah, nampak tak ibu? Kasrah tu nampak ke tidak? Rabbi, nampak tak kasrah tu? Kita boleh kata kasrah zahirah. Zahirah yang nampak. Zuhur, waktu zuhur kan nampak semua kan? Waktu zuhur tak perlukan lampu pasal dah nampak. Maaf zahir batin. Maaf zahir batin, maaf yang zahir, yang dosa yang tahu. Yang tahu. Batin dosa yang tak tahu, dosa yang tak nampak. Okey? Jadi ibu ayah, bagus ibu ayah, nyata. Dhamir, maaf, kasrah zahir. Kasrah yang nampak, yang nyata nampak dia. Rabbi tu nampak pada bawah. Okey. Rabbi hubungannya dengan sebelumnya min, dia
majrur. Hubungan Rabbi dengan al-alamin pula. Rabbi sebagai apa ibu ayah? Kalimah Rabbi dengan al-alamin, Rabbi sebagai apa? Haji Wahab nak tulis mudhafnya, jadi mudah pula. Automatik ke? Mudhaf ya ibu ayah ya, mudhaf. Mudhaf. Cuba saya nak tengok seorang ibu tulis mudhaf dalam bahasa Arab macam mana je dia? Boleh tak seorang? Tulis mudhaf dalam bahasa Arab macam mana je dia? Semua tulis Rumi, seorang dalam bahasa Arab. Supaya yang lain dapat tengok yang betul. Cuba ibu berebut tulis mudhaf, siapa yang boleh tukar keypad dia kepada Arab? Bagus Kak Mazlin, mudhaf. Bagus ibu. Ibu Hani silap. Kak Mazlin betul. Mim, dad, alif, fa, mudhaf gitu ya. Jadi ibu betulkan ya. Ibu Asimah tersilap, bukan ini yang tersilap. Dia fa, ibu tersilap tulis, tersilap tekan. Okey ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala. Jadi dia mudhaf. Maka ibu ayah ingat, mudhaf, lepas tu mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih mesti apa i'rabnya? Ibu ayah, mudhaf ilaih i'rabnya mesti apa? Mesti majrur. Bagus. Mudhaf ilaih i'rabnya mesti majrur. Bagus, masya-Allah, tabarakallah. Sekarang ni kita nak tengok kenal pasti kalimah al-alamin. Dia isim sebelum tu rob tadi. Rob tadi dia isim ke fi'il ke harf? Sepatutnya sebut tadi lupa. Rob tadi isim ke fi'il ke harf? Isim. Bagus. Ibu-ibu ayah semua atau Haji Wahab bagus. Okey, kenapa dia isim? Tadi saya beritahu tadi mula-mula tadi. Pada Alkitab. Kenapa tak, bukan, saya tak beritahu lagi baru jumpa. Kenapa dia majrur sekarang ibu ya? Kenapa dia majrur? Kerana dimasuki apa? Ataupun berada selepas apa? Selepas jar. Bagus ibu Khadijah ya, selepas jar. Ibu ada huruf jar ke selepas jar pun boleh. Selepas min pun boleh. Okey. Rob pula al-alamin. Al-alamin dia isim ke fi'il ke harf? Isim. Alamat isimnya? Boleh bagi dua alamat isim. Apa alamat isimnya? Alif lam satu lagi, betul? Alif lam satu lagi. Bagus Ibu Asimah. Alif lam dan majrur. Bukan kasrah. Ingat ibu ayah, bukan kasrah. Bukan kasrah tetapi majrur. I'rab majrur. Bukan kasrah tu alamat saja. Alamat kepada majrur boleh jadi dia kasrah. Macam sekarang bukannya ni. Mana ada kasrah kat situ? Al-alamin. Mana ada kasrah situ? Tak ada kasrah. Tapi dia majrur. Tak ada kasrah pun. Ibu ayah. Ingat ya, alif lam dan majrur. Boleh betulkan ibu ayah ya. Tak apa, kita betulkan balik kita punya setting. Kita jangan ingat majrur tu mesti baris bawah. Tak. Majrur adalah satu i'rab. Keadaan i'rab. Boleh jadi dengan baris bawah. Boleh jadi dengan baris atas. Contohnya, hadis daripada Aisyah. An Aisyata radhiyallahu anha, bukan an Aisyati. An Aisyata baca. Itu dia kasrah. Itu dia majrur. Tapi dengan fathah. Macam tu ibu yang boleh faham sekarang ni. Okey. Jadi bagus. Alamat isim dia alif lam dan juga menerima i'rab jar majrur. Tengok al-alamin mufrad ke musanna ke jamak? Mufrad ke musanna ke jamak? Jamak. Bagus ibu ayah. Dia jamak. Okey, jamak apa namanya ibu ayah? Apakah nama jamak tu? Jamak muzakkar salim. Bagus ibu ayah. Jamak muzakkar salim. Okey. Bagaimana mufradnya? Al-alamin, bagaimana mufradnya? Bagaimanakah mufradnya? Mufradnya adalah al-alamu. Al-alam. Mufradnya adalah alam. Okey, alam. Ain alif lam mim. Al-alamu. Okey, kalau dua alam, al-alamani. Asal kita sebut yang asal mesti rafa'. Bila kita sebut asal i'rab itu rafa'. Jadi kalau mufrad al-alamu. Kalau musanna al-alamani. Al-alamani dengan alif nun ketika mana dia rafa'. Jadi jamak muzakkar salim ketika rafa' macam mana ibu ayah nak sebut ni? Al-alamina ni bukan rafa' ni. Dia majrur. Ketika rafa' macam mana kita nak sebut? Jamak muzakkar salim
Al-alamun ataupun alamun ya. Boleh Haji Wahab ya. Haji Wahab punya eja ni macam Jawa. Haji Wahab Jawa ke? Kan? Atuk saudara saya Jawa. Macam tu ejanya. Oh patutlah. Masya Allah tabarakallah. Okey. Al-alamuna. Al-alamuna. Okey. Al-alamuna. Tu asalnya ketika mana dia rafa' al-alamuna. Tapi sekarang dia majrur kan? Ibu ayah ingat ya. Jamak muzakkar salim ketika mana dia rafa' dia dengan waw al-alamuna. Ketika mana dia nasab ataupun jar. Jamak muzakkar salim ketika mana dia rafa' ataupun jar dia dengan ya sebelumnya baris bawah. Al-alamin. Jadi al-alamin kita boleh jumpa dia ketika mana dia nasab ataupun dia jar. Cuma di sini dia jar lah. Isim tu isim yang majrur lah kita panggil. Putus-putus. Ibu yang lain semua dengan putus-putus ke? Okey, nampaknya lain saya tak. Sekejap ya, saya masuk balik. Okey, sekarang ni okey tak Ibu ya? Okey, alhamdulillah. Dia kena keluar masuk balik lah ya. Terima kasih Tuan Haji bagi tahu tadi ya. Okey. Jadi ketika mana dia rafa' al-alamuna dengan waw, ketika mana dia nasab dengan ya ataupun jar dengan ya. Di sini dia dengan dia jar. Dia majrur kerana dia mudhaf ilaih. Maaf Ibu ya. Boleh ya insya-Allah semua? Alhamdulillah. Okey. Kita teruskan. Kita teruskan ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga insya-Allah. Ayat ketiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am yaquluna iftarah bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Shadaqallahul azim. Okey boy ya. Mungkin kita habis semula ya. Kita sambung ayat ketiga besoklah insya-Allah. Kita ambil sikit dulu. Am yaqulu naftarah. Tengok pada am. Am itu kita tak bincanglah ya. Cuba cakap kita akan bincang dalam tafsir. Am tu dengan makna bal. Terus yaquluna. Okey, yaquluna. Yaquluna, qala yaqulu adalah antara fi'il paling banyak kita jumpa dalam Al-Quran. Qala yaqulu, antara paling banyak kita jumpa dalam Al-Quran. Jadi buayah qala asalnya apa? Tiga huruf asalnya. Qaf, waw, lam. Qa, wala. Okey. Kita ulang walaupun dah banyak kali jumpa, ulang lagi. Qala sahih ke mu'tal ibu ayah? Betul Ibu Istiminah ya. Sahih ke mu'tal tu ibu ayah? Sahih. Kenapa sahih Bu Asimah? Mu'tal, saya pun tersilap. Ibu, akan ada huruf waw tu, mu'tal ya. Mu'tal, bukan sahih. Mu'tal. Saya pun terikut ibu tadi. Mu'tal, apa sebab ada huruf illah ya. Okey, mu'tal ada misal, ada ajwaf, ada naqis, ada lafif. Dia mu'tal apa ibu ayah? Dari jenis apa? Ajwaf, bagus. Ajwaf maksudnya huruf illah berada pada fa fi'il ke, ain fi'il ke, lam fi'il. Ya, kalau kita kata tu ain fi'il, bagus Ibu Cik Fatimah, masya-Allah tabarakallah ya. Ain fi'il, bagus masya-Allah tabarakallah. Seronok saya macam ni ya. Jadi qala yaqulu, dia sulasi mujarrad ke sulasi mazid fi? Mujarrad. Ibu ayah sulasi mujarrad ada berapa bab semuanya?
sulasi mujarrad ada berapa bab keseluruhan? Ada 6 bab. Bagus di bawah ya. Keseluruhannya ada 6 bab. Bagus. Okey, ada 6 bab. Ini daripada bab apa ni? Qala yaqulu. Bab apa agak-agak ibu ya? Qala yaqulu. Apakah nama bab? Ingat ibu ya, kalau sulasi mujarrad nak sebut nama bab kena sebut madhi dan mudhari' sekali, tak boleh sebut. Mesti sebut madhi dan mudhari' sekali. Apa nama babnya? Tulis dalam Rumi tak apa, saya faham. Dalam Arab kan takut tak ada baris. Apakah nama babnya ibu ya? Bagus, Ibu Maimunah. Fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Saya suka Ibu Khairiyah tulis macam ni. Jarak-jarak. Fa'ala yaf'ulu. Itu lagi cantik. Ataupun kalau Ibu nak tulis rapat, boleh. Tapi kalau ada bunyi yang lain tu, letak apostrofi kat atas. Letak apostrofi tu kan. Okey. Ibu ayah bagus. Fa'ala yaf'ulu. Okey, nampak Jadi yaquluna fi'il madhi ke fi'il mudhari' Ibu ayah? Fi'il madhi ke mudhari'? Fi'il mudhari'. Bagus Ibu ayah. Fi'il mudhari' daripada 14 kotak, dia adalah kotak yang keberapa? Kotak ketiga. Masya Allah. Betul. Kotak ketiga. Bagus Ibu ayah ya. Kotak ketiga. Okey, satu orang Ibu ayah saya minta tolong tasrifkan yaqulu sampai kotak yang ke-14. Ibu ayah, siapa nak rebut peluang? Ini peluang. Jarang-jarang dah saya buka sekarang ni. Siapa nak rebut peluang? Boleh unmute Ibu? Siapa cepat unmute? Siapa cepat dia dapat lah. Ibu-ibu kena buang jauh-jauh malu apa ke, belajar ni jangan malu Ibu ayah ya. Malulah penyakit orang Melayu yang tak bertempat. Saya yakin ibu-ibu bukannya ni macam tu. Masa di Mesir dulu Ibu ayah, sekejap. Masa dekat Mesir dulu Ibu ayah, masa saya di Mansurah, nama satu tempat tu Mansurah, masa tu dia pelajar di sana, pelajar bahagian agama kat sana. Saya diminta untuk di Al-Azhar lah ya, untuk mengajar pada pelajar Al-Azhar di sana, di bahagian Mansurah, di markas pelajar kat sana untuk mengajar Nahwu dan Sorof. Okey, maaf saya kata, di antara yang rajin bertanya adalah kalau antara lelaki perempuan yang rajin bertanya. Lepas tu pula kalau antara negara yang rajin bertanya, kalau lelaki apa ni, Thailand, Indonesia, kalau ada yang datang lah. Okay. Kalau Melayu yang rajin bertanya, Ustaz Abdullah Fahmi yang Qari tu. Ustaz Abdullah Fahmi Kelantan tu kan, yang Qari, Masya Allah, Tabarakallah tu kan. Kalau saya ngajar di rumah-rumah pelajar pun, yang banyak tanya ni orang Thailand, Indonesia, Masya Allah. Melayu pun tanya juga, tapi Melayu ni kena buang sikap malu kita ni Ibu ya. Boleh Ibu, saya tunggu siapa? Tasrif yaqulu. Kena saya buat dulu, agak saya buat dulu lah. Yaqulu, yaqulani, yaquluna, taqulu, taqulani, yaqulna, taqulu, taqulani, taquluna, taqulina, taqulani, taqulna, aqulu, naqulu. Okey, siapa nak buat? Tadi mungkin takut nak buat. Takut silap. Okey. Ibu Asimah. Okey, Ibu Asimah boleh tak pergi kat Mazlin? Kat Mazlin tak pernah try lagi. Boleh Ibu Asimah ya, pergi kat Mazlin ya, insya-Allah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Bismillah Kak. Yaqulu, yaqulani, yaquluna. Kak, qaf tu kita betulkan. Ada waw kan? Yaqulu ada panjangkan. Yaqulani. Dalam belajar kita terpanjangkan. Yaqulu, yaqulani. Kotak kedua yaqulani, qaf tu panjang. Yaqulani, yaquluna. Okey, lepas tu yang ketiga. Kotak keempat. Taqulu. Terus. Taqulani. Taqulani itu dah maksud dia makan dah tu. Taqulani. Jadi tak Kak? Taku. Terus taku. Taqulu. Taqulani. Okey, bagus. Yaqulna. Kak, kenapa jadi ya pula? Astaghfirullahalazim. Saya tak tahu Ustaz, dah hilang dah macam ni. Astaghfirullahalazim. Yaqulna bukan dia jadi
Tak apa. Dia jadi kotak nak. Akak dengar dia kata. Akak dengar dia kata. Yaqulna. Yaqulna. Okay, Okey. ulang balik. Dah Yakulna. habis dah Kak. Kak Mazlin situ je. Oh, Teruskan, oh. teruskan. Okey. Okey. Okey, Ta'kulu. Akak tenang. Ingat ya. Qaf tu ada waw. Kak dengar saya kata dulu boleh tak? Okey, Okey. lepas qaf tu ada waw kan? Akak panjangkan. Jadi kotak 7 taqulu. Okey, untuk akak saya minta akak sebut kotak sekali ya. Sebut kotak 7, okey. Kotak ketujuh. Ha. Ta'kulu. Ta'kulani. Okey, tak apa kan? Tak apa. Akak masih salah lagi, tak apa Kak. Terima kasih ya. Akak dengar saya buat ya. Okey. Sorry, Ustaz. Tak apa. Tak apa. Okey. Kotak ketujuh, Ibu Asimah boleh sambung Ibu Asimah, kotak ketujuh. Ibu Asimah boleh sambung kotak ketujuh. Okey, kotak ketujuh. Taqulu. Okey, dengar Ibu Asimah, Kak Mazlin dengar ya. Bukan takulu, taqulu begitu. Bagus Ibu Asimah. Kotak 8. Taqula. Taqulani. Taqulani betul. Kotak 9. Taquluna. Taquluna, okey. Kotak ke-11. Taqulina. 11. Kotak Kotak ke-10. ke-10. Kotak ke-10. Taqulina. Okey. Kotak ke-11. Taqulani. Bagus. Kotak ke-12. Taqulna. Bagus. Taqulna. Qaf lam nun. Taqulna. Bagus. Ibu teruskan. Kotak ke-13. Aquli. Kotak ke-13. Aquli. Kenapa li bu? Kotak 13 tak ada sebab pun. Aqulu. Aku lulah ibu tak ada sebab nak baca akuli ke apa ke. Bahkan tak ada baca pun akuli tu. Kotak 13 kan hamzah kan. Aqulu saja. Aqulu. Kotak 14. Naqulu. Betul ibu. Terima kasih ibu ya. Okey, masya-Allah. Jadi boyah yang dirahmati Allah, sedang Ibu Asimah ni yang belajar dengan saya berdepan pun ada tersilap. Jadi boyah kalau itu biasalah ibu ya, macam Kak Mazlin dah first time, tak apa, masya-Allah. Ibu Asimah pun ada silap. Nak kata apa boyah kita ni, walaupun kita selalu belajar pun kita akan buat kesilapan. Adakah saya marah kalau ibu ayah silap? Tak marah pun. Saya suka ibu ayah, kalau ibu ayah nak belajar bahasa Quran ni, kadang-kadang kita belajar mungkin lambat sikit ke apa ke, tapi usaha ibu Allah bagi pahala belajar dan pahala sabar di atas kesungguhan ibu ayah. Allah bagi. Setiap al-ajru biqadri al-masyaqqah. Pahala Allah bagi berdasarkan sejauh mana kesusah payahan ibu ayah belajar. Ibu ayah belajar nak datang kelas pagi ni, ada yang korban itu, korban ini, macam-macam lah, masya-Allah. Ada yang dia lambat faham tapi dia istiqamah belajar, dia tak nak terlepas langsung 1 minit pun daripada kelas ni. Itu Allah bagi ganjaran insya-Allah ibu ayah ya, dan kefahaman Allah akan bagi nanti. Jumpa nanti pukul 9.30 pagi insya-Allah ya. Setakat ini saja. Besok kita sambung balik ayat 3. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Ramai ibu, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.